Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung pada matan yang baru, rentetan daripada tajuk yang dibincangkan pada matan yang lama, iaitu pada matan sebelumnya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi membincangkan tentang Ahlul Kabair, orang-orang yang melakukan dosa besar dan meninggal tidak sempat bertaubat. Mereka berada dalam masyiatillah. Mereka, hukum mereka dikatakan mereka berada dalam masyiatillah. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin ampunkan mereka, Allah ampunkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ampunkan, mereka akan diazab dalam neraka dengan tempoh masa tertentu sehingga suatu ketika nanti mereka akan dikeluarkan dan dimasukkan dalam syurga kerana mereka masih lagi beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa mereka tidak mencapai dosa syirik ataupun kufur, dan mereka, kalimah syahadah mereka masih sah, tidak terbatal. Di hukum ini berkaitan dengan hukum hari akhirat. Di hari akhirat, soalannya, kalau mereka di dunia ini dikedepankan untuk jadi imam, itu Ahlul Kabair, orang yang buat dosa besar, kalau mereka jadi imam, apa hukumnya? Daripada persoalan yang lalu, kita tahu jawapan. Pertama, golongan Khawarij, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi salat di belakang pelaku dosa besar tidak sah, kerana orang kafir amalan mereka tidak sah. Begitu juga pandangan golongan Mu'tazilah yang mengatakan pelaku dosa besar berada di satu manzilah antara dua manzilah, al-manzilatu baina al-manzilatain. Jadi golongan Mu'tazilah juga berpandangan tidak boleh solat di belakang pelaku dosa besar, kerana syarat untuk sah solat adalah Muslim, seorang Islam yang berakal. Dia hilang sifat keislaman kerana mereka menghukumkan orang pelaku dosa besar, mereka bukan Islam.
Bezanya dengan Khawarij, Khawarij katakan kalau bukan Islam kafir. Mu'tazilah kata bukan Islam, bukan juga kafir. Dan mereka melakukan istilah bid'ah yang baru, iaitu al-manzilatu bainal manzilatain. Bagaimana pandangan ahli sunnah wal jamaah? Ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa orang-orang pelaku dosa besar, mereka tidak kafir. Mereka masih lagi mukmin atau muslim, namun fasik dengan dosanya. Jadi kedudukan mereka bagaimana? Menurut kaedah asal, man sahhat salatuhu sahha atau sahhat imamatuhu. Siapa sahaja yang solat dia sah, maka dia jadi imam pun sah. Kaedah yang asal. Namun adakah ada perbincangan? Ya, ada perbincangan ulama. Apa pandangan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah dalam perkara ini? Ini matan yang kita baca sekarang. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi berkata, rahimahullah, wa nara as-salata khalfa kulli birrin wa fajirin min ahli al-qiblah wa ala man mata minhum. Wa nara, dan kami berpandangan. Kalau ikut pada buku kita, muka surat 179, kata Syekh, iaitu matan Imam Tahawi tidak disebutkan. Mungkin penterjemah bergantung pada cetakan tertentu yang tidak ada matannya. Namun matan yang dimaksudkan itu, seperti mana cetakan yang ada pada saya, matannya adalah wa nara as-salata khalfa kulli birrin wa fajirin min ahli al-qiblah. Wa nara, dan kami berpandangan, as-salata, as-salata, kami berpandangan salat. Makna asalnya wa nara jawaz as-salati. Kami berpandangan harus salat khalfa kulli birrin wa fajir, di belakang orang-orang yang baik mahupun fajir. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Orang-orang yang baik, yang banyak melakukan kebaikan, dengan makna birrin, wa fajir, dan orang-orang yang jahat. Ini dalam matan, semua bariskan bawah. Tapi dalam hadis, sallu khalfa kulla barrin. Orang mungkin asal pada barin, wallahu alam. Maknanya kembali kepada bir, itu orang yang banyak melakukan kebaikan. Wa fajir, dan orang-orang yang banyak melakukan fujur, iaitu kejahatan. Min ahlil qiblah, syaratnya dari kalangan ahlil qiblah. Ahli qiblah artinya muslimin, di kalangan orang Islam, di kalangan ummatil ijabah. Ahli qiblah iaitu ummatul ijabah. Umat dia berapa? Umat Nabi Muhammad ada dua. Satu, ummatul da'wah. Yang kedua, ummatul ijabah. Ummatul da'wah, seluruh manusia. Ummatul ijabah adalah kaum muslimin. Dia orang Islam
dikenali sebagai Muslim, mukmin, dikenali juga sebagai ummatul ijabah, dikenali juga sebagai ahlul qiblah. Ahlul qiblah, yaitu orang yang menghadap satu kiblat. Wa ala man mata minhum, dan juga bila berpandangan sah salat ke atas jenazah-jenazah orang baik dan yang jahat di kalangan umat Islam. Jadi kalau nampak orang solat, kita tak kenal siapa, selagi dia tak murtad, selagi dia Muslim, dia melakukan dosa, boleh tak solat untuk dia? Boleh. Kecuali bagi ulama besar atau pemimpin yang dihormati, bila dibawakan ahli bid'ah yang terkenal ataupun ahli maksiat yang dikenali kemaksiatannya, maka sunat bagi imam yang utama atau ulama yang dihormati atau di kalangan pemimpin yang disegani dalam sebuah masyarakat untuk tidak solatkan, meninggalkan, sebagai isyarat tentang mengingatkan, sebagai isyarat atau mengingatkan orang yang hidup terhadap bid'ah atau maksiat atau jenayah yang dilakukan oleh si mati. Orang-orang begini boleh meninggalkan solat atas dasar tersebut. Nabi pernah meninggalkan solat, Nabi tidak solat. Nabi kata sallu ala akhikum. Berkaitan dengan doa, mendoakan kerahmatan kepada orang-orang yang telah meninggal, dia kembali makna seperti solat juga. Semua orang yang sah solatnya, semua orang Islam kita boleh solatkan dan kita boleh doakan. Cuma dari segi kemaslahatan, seperti imam tadi tak boleh solatkan, imam yang bukan tak boleh, lebih baik mana ada pilihan, kalau ada maslahah seorang imam yang besar, ulama yang besar atau pemimpin yang disegani meninggalkan solat ke atas ahli bid'ah yang diketahui bid'ahnya mencapai level yang patut diingatkan, maka hukum yang sama dikatakan kepada mereka ketika mendoakan ahli bid'ah. Ahli bid'ah yang jahat, yang diketahui bahawa mereka ini melakukan bid'ah yang merosakkan agama, ulama besar atau malah masyarakat sunnah sendiri tidak digalakkan mengucapkan doa rahmat di tempat umum kepada mereka kerana akan menyucikan dan mengangkat kedudukan mereka. Namun persoalannya yang berlaku dalam banyak isu, siapa yang layak dikategorikan sebagai ahli bid'ah yang mencapai level tersebut? Kita tak boleh samakan orang yang berakidah dengan akidah sunnah dengan yang berakidah dengan akidah cabang daripada Jahmiyah, kufur dan sebagainya, atau akidah Jahmiyah. Kita tak boleh samakan bid'ah dalam bab ibadah dengan bid'ah bid'ah idhafiyah dengan bid'ah yang hakikiyah, yang asliyah. Kita perlu bezakan antara seseorang yang tersilap dengan seseorang yang sengaja dan mengajak kepada bid'ah. Kita perlu bezakan antara kesilapan yang timbul kerana ijtihad dan dia layak untuk berijtihad, apatah lagi dia diiktiraf keilmuannya
dan berjawatan sebagai mufti bagi sebuah negara yang di bawahnya ada ulama-ulama yang mengiktiraf kedudukannya. Walaupun kita tidak mensucikan manusia, tapi kita perlu meletakkan seseorang pada tempatnya. Mengingatkan perlu. Kesilapan-kesilapan perlu diingatkan. Namun apabila disamaratakan antara seorang ahli sunnah yang tersilap dalam metodologi penyampaiannya, atau tersilap dalam seorang alim yang tersilap dalam beberapa masalah, seorang yang tersilap dalam ijtihad, sedangkan dia layak dari segi keilmuannya, dia bukan seorang yang diketahui bahawa bukan seorang yang jahat dan berniat buruk terhadap ajaran Islam. Kerana orang-orang ahli bid'ah dia dari dua kelompok. Pertama, daripada golongan alim tapi jahat. Yang kedua, dari golongan jahil tapi dia berpura-pura alim. Kalau kita temukan seorang yang jahat seperti Jaham bin Safwan, Wasil bin Atta, yang mana kedudukan mereka memanglah kita tahu bahawa menjadi lambang kepada kesesatan dan membawa kerosakan pada agama, benar, orang-orang begini perlu dijauhi dan tidak boleh didoakan di mana-mana. Malah kalau mereka meninggal, kita pun merasa teragak-agak dengan keislamannya. Kerana bid'ah yang dilakukan itu sampai kepada tahap hampir mengkafirkan. Dan tak samalah Jaham dengan Wasil. Wasil Atta ada ulama yang agak berlembut. Manakala Jaham bin Safwan, kebanyakan ulama mengkafirkannya dengan qaulnya. Bid'ah yang mukaffirah, bid'ah yang menyebabkan dia boleh dikafirkan dengan qaulnya. Jadi bab salat di belakang jenazah seorang ahli kabair atau ahli bid'ah yang besar sama dengan bab mendoakan. Namun bid'ah dan dosa itu ada martabat, ada kedudukan, ada level-levelnya, ada jenis-jenisnya. Kita perlu arif tentang kedudukan tersebut. Bid'ah suatu perkara tercela dalam agama, sama ada bid'ah besar atau bid'ah yang kecil. Namun kita nak kategorikan satu kesilapan tertentu sebagai bid'ah dan kita meletakkan hukum yang berat kepada seorang yang melakukan bid'ah yang kecil, itu suatu perkara yang tidak adil. Malah ditanyakan kepada apa yang berlaku isu kematian Dr. Yusuf sebagai contoh yang terdekat lah, Dr. Yusuf Al-Qardawi. Kita tahu kesilapan beliau. Wafarallahu lah, semoga ampunkan beliau. Dan kita tahu asatizah kita, malah tokoh-tokoh ulama di Arab Saudi, di negara Arab, di Kuwait, di Qatar sendiri, tokoh-tokoh ulama ramai yang tidak bersetuju dengan beliau atas beberapa fatwanya. Kita tahu perkara tersebut, namun mereka tidak pernah mengkategorikan beliau sebaris dengan Ibn Abi Daud, sebaris dengan Jaham bin Safwan, sebaris dengan Ibnu Arabi,
apa yang ulama sebut, mereka kritik fatwa. Mereka ingatkan masyarakat awam tentang kesilapan tersebut. Jadi mereka, kalau mereka tidak mengkafirkan, apatah lagi mengkategorikan sebagai ahli bid'ah yang sebegitu, jelas bahawa mereka menghukumkan boleh untuk mendoakan. Kerana setiap-tiap orang Islam layak didoakan. Khilaf yang berlaku hanyalah di tempat didoakan di tempat awam ataupun di depan orang, atau mengisytiharkan ataupun tidak. Namun dalam keadaan tertentu, apabila kita lihat wujudnya sikap yang melampau sehingga menjadikan beliau sebagai ahli bid'ah yang begitu besar dan disamakan dengan tokoh-tokoh bid'ah yang berlaku pada zaman salafus salih, menjadikan seolah-olah itulah lambang bid'ah, maka perlu dilihat kemaslahatan untuk menjadikan pengikut Ahlussunnah wal Jamaah itu bersifat dengan sifat yang adil. Perlu kepada tokoh-tokoh agama atau siapa yang mampu untuk menyampaikan perkara ini, untuk sampaikan secara baik. Namun sekiranya perlu untuk dizahirkan bahawa doa boleh didoakan kerana asasnya begitu, boleh didoakan. Dan itulah yang dilakukan oleh ramai mufti-mufti di seluruh dunia, ulama-ulama dunia, dan kebanyakan negara mengarahkan supaya solat ghaib dilakukan kepada kematian beliau. Bukanlah kita lihat itu sebagai bukti dan dalil seseorang itu soleh ataupun tidak, tapi kita nak buktikan bahawa umat mengatakan, mengiktiraf keilmuan beliau, termasuk dari kalangan ulama. Dan beliau bukanlah seorang yang dikatakan ulama su'. Kesilapan dia ada, tapi dalam bab apa? Adakah beliau mengajak ahli sunnah untuk meninggalkan sunnah? Kebanyakan kesilapan beliau dalam bab metodologi, ijtihad dalam bab tertentu, hatta berkaitan dengan seruan jihad beliau ketika Arab Spring. Dan ini kita tahu silap. Kita tetap mengatakan itu ijtihad yang salah, ghairu muwaffaq, dan kita tidak setuju dengan fatwa beliau. Tapi kita perlu beri keuzuran. Beliau bukanlah orang pertama yang mengajak kepada berlakunya gerakan Arab Spring. Beliau bukan tokohnya. Gerakan ini dibuat oleh golongan liberal dan dah berlaku siri demi siri keganasan antara pemerintah dan rakyat. Dan beliau mengeluarkan fatwa ketika keadaan genting, sebahagian daripada pemimpin yang terlalu zalim bertindak balas terhadap rakyat dan tidak adil dalam hukumnya. Dan diketahui kesilapan lama atau kesilapan yang ada pada pemimpin tersebut, dan beliau beranggapan bahawa ketika itu rakyat mampu untuk menjatuhkan. Beliau melihat itu lebih baik. Kita perlu, walaupun kita tahu itu ijtihad yang salah daripada awal lagi, ulama kita kata salah, tapi kita tetap mengatakan bahawa beliau fatwa tersebut tidak boleh, ataupun peristiwa Arab Spring tersebut tidak boleh diletakkan ke atas beliau kerana peperangan dah berlaku.
Bab ni kalau cerita panjang, nak kita kata wujudnya Syiah pun dia, wujud Khawarij pun dia. Dan bukanlah orang yang menyalahkan itu ataupun orang yang tidak setuju dengan beliau salah 100%. Kita tahu beliau ada kesilapan. Fatwa-fatwa yang sebegini boleh bawa kepada berlakunya atau tersebarnya pemikiran Khawarij. Sebab tu fatwa perlu lebih berhati-hati. Tapi kita tahu kesilapan is kesilapan. Yang salah tetap salah. Cuma tahap kesilapan itu kita perlu ukur. Perlu tengok. Kerana beliau tidaklah mengajak masyarakat untuk keluar daripada pemerintahan atau masyarakat dunia keluar daripada ketaatan. Beliau spesifikkan kepada pemimpin tertentu, negara tertentu dalam keadaan tertentu dengan kesalahan yang dilakukan. Dan waktu genting yang memerlukan kepada pandangan seorang alim, dan beliau ketika itu dirujuk. Manusia tidak maksum. Dan manusia tak tahu apa yang berlaku di masa depan. Beliau sendiri tidak menyangkakan akan berlakunya pertumpahan darah yang banyak selepas daripada itu. Disangkakan yang akan terkorban mungkin yang dijatuhkan, kemudian negara kembali aman pada keadaan pada suatu dengan merujuk pada beberapa peristiwa yang berlaku sebelumnya. Dan saya pun tak nak komen banyak pasal ni. Yang penting kita tahu bahawa kesilapan tetap ada. Dan saya sendiri memilih untuk menyebutkan dan mendoakan beliau. Saya bersenalah kerana ingin beritahu kepada sahabat-sahabat kita jangan terlalu ekstrim sehingga menyamakan seorang yang melakukan kesilapan yang kecil dengan seorang yang memang tokoh ataupun kepala dan pengasas kepada bid'ah yang besar. Itu kalau kita tak lihat kepada jasa-jasa dan kebaikan yang banyak yang ada pada tokoh besar ini. Dr. Yusuf Al-Qaradawi bukan seorang yang biasa. Mempunyai jasa yang sangat besar. Dan mungkin orang-orang yang marah dan juga mengajak malah mengucapkan alhamdulillah di atas kematiannya, mahu atau tak mahu secara langsung atau tidak menggunakan fatwa dan ijtihad beliau dalam bab-bab tertentu, terutama bab muamalan. Kita doakan yang dah meninggal Allah ampunkan, yang masih hidup Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah dan bimbingan. Kita tak boleh menutup suatu kesilapan, yang salah tetap kita betulkan. Dan kita tidak boleh berlaku zalim atau berlaku ekstrim melebihi kadar tertentu. Kita perlu bezakan jenis-jenis bid'ah yang dilakukan. Bid'ah dalam akidah, atau bid'ah dalam ibadah, atau bid'ah dalam bab ijtihad. Kita perlu bezakan kesilapan yang timbul daripada ahli sunnah dan kesilapan yang timbul daripada ahli bid'ah yang asli. Yang jelas tak syak lagi. Tak syak kematian beliau sangat menggembirakan golongan liberal, malah golongan Syiah dan Sufi. Kerana beliau, setelah beliau tersilap pada satu ketika berlembut dengan mereka, beliau berkeras pada akhir hayatnya kepada golongan-golongan ini dan sebagainya. Walau macam mana pun kita katakan bahawa ijtihad dalam bab ini kita perlu rujuk, perlu dengar kepada ulama semasa, ulama-ulama besar. Bila kita lihat kita masih ada jabatan-jabatan agama yang dihormati, kita
Kita masih ada tokoh-tokoh ulama dunia yang hidup pada zaman kita. Kita masih ada Hay'ah Kibar Ulama. Kita masih ada Masyayikh Kibar. Kita masih ada Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan hidup, yang sentiasa memberikan fatwa dan pandangan pada keadaan perlu. Kalau kita tak setuju dengan pandangan Dr. Qardawi pada ketika ini, ambillah pendirian seperti mana masyayikh yang diam. Tidak mendoakan tidak bererti mengucap syukur dan tahmid di atas kematiannya dan menyebarkan kegembiraan. Demi Allah, kalau kita diam dan tidak mendoakan, saya sendiri tak akan bercakap tentang perkara ini. Kita tahu Syekh ada kesilapan. Kita hormati semua pandangan. Tetapi kalau ada di media sosial dan di mana-mana menyebutkan Alhamdulillah, bergembiralah di atas kematian fulan, itu perkara yang tak layak untuk diletakkan pada diri seorang yang pernah memperjuangkan sunnah, dalam walaupun ada berlaku kesilapan. Tak sama dengan ahli bid'ah yang besar. Sebab tu dalam bab agama, dalam bab menghukum, kita perlu tahu kadar kesilapan-kesilapan tertentu. Saya jumpa lepas pada keadaan tersebut, jumpalah beberapa orang yang kita tahu. Saya tanya balik, salah apa? Cuba senaraikan salah Dr. Yusuf Qardawi yang menyebabkan entah gembira atas kematiannya. Saya tanya secara peribadi beberapa orang yang gembira, terdiam. Cuba senaraikan kesilapan tersebut dan letakkan neracanya di mana salah. Bab akidah atau bab ibadah atau bab ijtihad. Bab akidah dan ibadah itu tauqifi. Bab ijtihad artinya bab-bab yang tidak ada nas padanya atau berlaku pada isu tertentu sebagainya. Senaraikan, tengok, kita letakkan, cuba highlightkan kat mana punca anda gembira di atas kematian beliau. Cuba highlightkan jasa beliau, highlightkan semua sekali. Berlakulah adil. Berlakulah adil terhadap tiap-tiap manusia. Tak setuju dengan satu perkara tidak bererti kita menzalimi atau mengeluarkan satu tindakan, satu hukum yang terlampau ke atas mana-mana ahli qiblah. Apatah lagi seorang yang diketahui dan dikenali sebagai salah seorang daripada alim dari kalangan ulama ummah. Ibn Taimiyah rahimahullah, bila satu kesalahan itu melibatkan diri beliau, beliau akan maafkan, seperti mana yang berlaku pada Ibn Makhluf dan sebagainya. Beliau maafkan dan beliau zahirkan bahawa beliau memaafkan kerana kesalahan itu berlaku pada diri beliau. Tapi dalam bab agama beliau tidak bertolak ansur. Dalam bab agama beliau tetap menerangkan kesilapan. Kita kena bezakan kesilapan. Kalau orang lakukan kesilapan pada diri kita secara personal, kita boleh maafkan. Kesilapan dalam hukum dan agama Allah perlu diterangkan. Tak boleh kita maafkan dengan tutup kesilapan, sedangkan kesilapan itu tersebar dan mempunyai pengikut tertentu. Perlu juga dizahirkan, perlu diterangkan. Tapi tiap-tiap kesilapan itu ada kedudukannya, ada kadarnya. Mengetahui kadar itu yang paling utama sekarang. Dan lepas ni, ramai lagi tokoh yang jauh lebih teruk daripada Dr. Yusuf. Tengok apa yang berlaku. Kadang-kadang yang kelakarnya, banyak lagi tokoh lebih teruk daripada Dr. Yusuf dan lebih terkenal, yang bawa orang lebih berkesihatan, tapi taklah sampai tahap mengucap Alhamdulillah di atas kematian.
mereka, dan dah berlaku pun kematian sebelum Dr. Yusof. Sebab tu kita perlu letakkan adil dalam bab menghukum. Saya pada asalnya mengambil pendirian untuk berkecuali dengan tempoh tertentu, sehinggalah sahabat-sahabat tunjukkan mesej daripada secara personal yang hantar pada saya, apa yang dikatakan dalam grup tertentu, dan kemudian ditunjukkan pada saya. Sebab saya walaupun ada media sosial, tapi ada masa aktif, banyak masa tak aktif. Aktif pun sekadar macam tu saja. Jadi kawan-kawan tolong tunjukkan screenshot terhadap beberapa status yang kita nampak agak melampau, agak ekstrim. Sebab itu dan ada juga yang menyebutkan sebahagian daripada tindakannya menyandarkan kepada kalam sebahagian asatizah. Maka perlu, sebab itulah beberapa orang asatizah kita menzahirkan bantahan mereka terhadap tindakan tersebut, bukan kerana menyokong pemikiran yang salah atau fatwa-fatwa yang salah, tapi kerana ingin kembalikan pengikut ahli sunnah kepada keadilan, bersikap adil dalam segala perkara. Dan satu pihak lain yang memuji, menggunung dan tidak menerima kesilapan, itu juga perkara, itu juga satu kesilapan. Manusia tetap manusia, ada betul dan ada salahnya. Kalau itu berlaku kepada seorang alim yang besar, macam mana dengan kita? Dan saya kalau cerita bab ni malas cerita, sebab apa? Tengok kesilapan kita jauh lebih besar. Nasib baik kita tak famous. Nasib baik fatwa kita tak dipegang oleh awam. Mengajar balik, orang tak dengar. Syukur pada Allah kalau salah, salah itu, kesalahan itu tidak tersebar banyak dan kadarnya terhad pada satu bab. Walaupun kita tak sengajakan, kita tak mahukan, tapi berlaku. Kadang-kadang kita ni yang mengajar berdasarkan kepada kita ni anak murid kepada guru-guru tertentu yang kita hormat, kita mewarisi kesilapan daripada guru kita. Mereka pun ada kesilapan tertentu. Kerana kita tak mampu membezakan pada setengah keadaan, kita tersilap dan sebagainya. Itu akan berlaku. Jadi mengajar manusia kepada sifat adil, insaf, itu lebih baik. Bukan mengajak pada liberal, tak kisah tentang bid'ah, tak hirau tentang kesesatan, penyelewengan. Tidak, itu sikap yang tidak baik. Tetap kena peka, perlu tahu dan mengenali ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Perlu kenal di kalangan ahli sunnah yang diketahui selamat manhajnya, dan kita perlu kenal ahli sunnah yang tersilap dalam bab tertentu. Kita perlu kenal apa yang berlaku di keliling kita. Itu perlu, bukan tak perlu. Cuma bila ada kesilapan tertentu, seorang ahli ilmu atau talibul ilmi perlu meletakkan kesilapan itu pada tempatnya. Bukan cerita mengambil alasan Syekh Fulan dan Fulan marah dan berkata berbeza. Marah, ya marah. Kita dengan anak kita pun marah. Seorang bapa pernah marah pada anak dia, mengamuk sampai sebat anak dengan tali pinggang contoh. Tak boleh kata ayah dia nanti kalau dia mati ni tak doakan. Tak boleh. Marah ni kadang-kadang bab kecil je marah. Dan kita tahu orang yang marah tu sendiri pun, seorang alim, orang alim yang marah tu sendiri pun bukanlah mengeluarkan beliau daripada sunnah. Walaupun mereka marah dan mengeluarkan kata-kata tertentu kerana kesilapan yang dilakukan, itu memiliki kesan yang besar,
Tapi kita tahu masalah apa yang dibincangkan dan kedudukannya macam mana. Okey. Wallahu alam. Syarah. Ini syarah pada matan wa nara salata khalfa kulli birrin wa fajirin min ahli al-qiblah wa ala man mata minhum. Kata Ibn Abil rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu khalfa kulli birrin wa fajirin." Atau kulli barrin wa fajirin. Itu yang baris. Saya tak tahu baris yang tepat macam mana. Birrin atau barrin. Kalau bar, itu orang buat kebaca. Dari segi bahasa, saya hanya kalimah bir ni saya baca ikut baris yang ada pada teks. Setengah perkataan saya pun tak perasan. Masa kat bawah saya tak perasan, sampai ke atas baru perasan. Kalau betulnya kat sini boleh atau tidak dibaca dengan baca yang tepatnya birrin atau barrin, wallahu alam. Kalau ada sahabat-sahabat asatizah yang boleh bantu sekarang ni, boleh betulkanlah di bahagian komen. Tak sempat nak semak dari segi sorof di sini. Kalimah bir. Kalau ikut dalam kepala saya baca bir daripada awal. Saya baru perasan dalam hadis ni, dalam kitab Arab, begitu juga dalam terjemahan dituliskan sebagai barrin. Kulli barrin. Kita kena cek balik dari segi baris. Tapi maknanya jelas, semua orang faham. Kalau ikut pada yang saya baca selama ini dan tak ada baris, memang kitab tak baris baca, memang saya baca sallu khalfa kulli birrin wa fajirin. Bila nampak ada kedua-dua nas, kedua-dua cetakan ini tulis birrin, jadi barrin, saya jadi saya kena cek semula. Inilah kelemahan kita. Sallu khalfa kulli birrin wa fajirin atau barrin wa fajirin. Sembahyanglah di belakang setiap dari barrin atau birrin, orang yang baik, wa fajirin, dan seorang yang melakukan fujur, itu kesalahan, melakukan dosa besar. Kalau hadis ini sahih, selesai masalah. Kita tahu bahawa mazhab Imam Malik, mazhab Abu Hanifah, Malik dan mazhab Syafi'i berpandangan bahawa boleh salat di belakang ahli bid'ah. Maka mazhab Hanbali tidak membenarkan salat di belakang ahli bid'ah yang jelas bid'ahnya, atau ahli maksiyah, atau seorang yang fasik, dikenali kefasikannya. Jadi kita tiga mazhab kata boleh, satu mazhab kata tak boleh. Dan dalam setengah riwayat daripada Imam Ahmad kata boleh. Artinya ada tiga mazhab tambah dengan satu riwayat daripada Imam Ahmad. Berkemungkinan begitu keadaannya. Setengah orang yang Imam Ahmad, setengah orang beliau hukumkan boleh, mungkin setengah yang lain tidak boleh, tapi ada ijtihad tertentu, wallahu alam. Yang penting tiga qaul kata boleh solat di belakang ahli bid'ah ataupun ahli maksiat atau ahli fasik, seorang yang fasik. Ada satu mazhab, mazhab Hanabilah, itu mazhab Imam Ahmad tidak membenarkan. Okay. Kalau tengok pada teks hadis ni tutup segala, menutup segala perbincangan. Hadis adalah nas, tak perlu risaukan tentang pandangan manusia kalau ada kalam Nabi yang memutuskan khilaf. Cuma hadis ini bukan hadis yang sahih, ada cacatnya, ada
cacat. Dan ini punca berlaku khilaf ini masih berlaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Makhul daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Makhul tu bukan Makhul. Kalau orang Melayu selalu baca Makhul. Fashan, orang panggil Fashan. Sebab ejaan Melayu begitu. SH boleh jadi Sad, Fashan, dah jadi Fashan. Orang Melayu begitu. Sebab memang Rumi begitulah. Ustaz Fashan, ramai Ustaz Fashan, Ustaz Fashan. Sedangkan beliau Fashan. Sad, Ha. Kalau Ustaz Fashan, kalau saya salah, Ustaz Fashan tegur nama beliau. Tapi kita nampak ramai orang panggil Ustaz Fashan begitu kan. Sedangkan kita nampak tulisan Jawi beliau Muhammad Fashan. Fashan. Sama juga sekarang ni. Ada orang nama Makhul, tapi orang panggil Makhul. Siapa? Apa nama dia? Makhul ni? Pakcik nama Makhul. Rupanya Makhul. Ayah dia letak nama Makhul. Nama salah seorang daripada ulama Kufah yang hebat. Salah seorang imam. Makhul. Jadi Imam Makhul, riwayat beliau daripada Abu Hurairah dihukumkan sebagai munqati'. Kerana beliau tak sempat jumpa dengan Abu Hurairah. Walaupun dari segi umur boleh jumpa, tapi dari segi praktikal beliau tak sempat jumpa. Beliau tak sempat jumpa artinya ada orang tengah. Siapa orang tengah itu tak diketahui, maka hadis ini dikatakan tidak bersambung. Ada illah inqita' di sana. Diriwayatkan oleh Makhul daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni. Beliau berkata Makhul tidak pernah bertemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bukan tak sezaman, tapi tak pernah jumpa. Tak pernah jumpa. Sempat kalau ikutkan umur. Ikutkan umur 80 sempat dengan Dr. Yusuf Qardawi. Tapi dari segi kesempatan 80 pernah jumpa Dr. Yusuf Qardawi? Oh, jumpa dewan dari jauh. Tak sempat riwayatkan apa-apa dengan syarahan. Kalau ingat bolehlah riwayatkan. Jadi dalam bab hadis kenapa berlaku khilaf kadang-kadang? Ulama ketika hukumkan satu hadis bersambung ataupun tidak, bila mereka yakin bahawa fulan memang mengambil ilmu fulan. Tapi bila ada orang yang tahu lebih detail, walaupun mereka sezaman, walaupun mereka begini, tapi memang tak pernah, tak sempat untuk menjadi anak murid dan sebagainya, tak sempat ambil, jadi lakunya inqita'. Walaupun tokoh tertentu, contohlah kita kata kita sempat dengan Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah. Dari segi umur kita lah sempat. Tapi ramai di kalangan kita tak sempat jumpa Syekh Abdul Aziz bin Bas. Jadi mesti kita ambil ada ustaz yang beritahu ke, atau ada siapa yang pernah jumpa yang beritahu. Sedangkan dalam hadis dia perlu kena cek kesinambungan riwayat tadi. Jadi Imam Makhul tak pernah bertemu dengan Abu Hurairah. Maka dalam sanad ini Abu Hurairah, okey. Dan dalam sanad ini ada Muawiyah bin Saleh yang dipertikaikan kewibaannya. Ini yang disebutkan. Muawiyah bin Saleh juga seorang yang alim, seorang yang hebat, seorang ahli hadis yang hebat. Tetapi dari segi kewibaannya dalam riwayat dipertikaikan. Sama seperti Al-Imam An-Nu'man bin Thabit, Abu Hanifah rahimahullah, seorang yang hebat, tetapi ketokohan beliau dalam hadis atau dalam periwayatan dipertikaikan. Imam Muhammad ibn Nu'aim dan beberapa tokoh besar. Kebanyakan tokoh besar ni mereka dalam hadis pun hebat. Tapi ada tokoh-tokoh, beberapa tokoh yang mereka bukan tersenarai dari kalangan perawi yang thiqah, tapi mereka tersenarai kerana ulama yang hebat. Kesempurnaan hanya ada pada Allah.
kemaksuman hanya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu ada kekurangan, ada sahaja kekurangan tertentu. Jadi dalam sanad ada siapa? Satu makhul, imam yang hebat. Riwayatkan hadis daripada Abu Hurairah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam makhul di kalangan tabi'in. Sepatutnya hadis ini bersambung. Seorang tabi'in diriwayatkan daripada seorang sahabat. Tapi bila ada ulama yang tahu secara detail bahawa makhul tak sempat bertemu dengan Abu Hurairah secara praktikal, maka sabit hadis ini adanya inqita', adanya orang tengah, terputus riwayat yang tak diketahui siapakah orang tengah tersebut. Dan dalam hadis kalau diketahui bahawa ada orang tengah tak diketahui, situ jadi majhul, masturul hal, tak tahu keadaan dia siapa. Kalau orang tengah tu confirm sahabat, selesai. Saya sekarang tak confirm, tak tahu orang tengah tu sahabat ke atau tabi'in. Kalau tabi'in kena cek. Kalau sahabat semuanya adul. Sahabat, contoh ada orang kata seorang sahabat meriwayatkan, dia tahu sahabat cuma dia tak tahu nama apa, tapi orang semua tahu dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, selesailah. Walaupun majhul, tak tahu namanya dengan jelas, dan semua iktiraf itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma kalau keadaan begitu biasanya dia tak ingat, tapi orang lain yang riwayatkan ingat, oh rupanya sahabat tu bernama sekian dan sekian. Biasalah kalau ramai-ramai kita nampak seorang yang tokoh hebat, kita tahu dia orang tu sahabat tu, tapi tak sempat tanya nama atau lupa nama, mesti ada orang lain tahu, akan mana perawi yang mubham ni akan diketahui melalui riwayat yang lain. Kadang-kadang seorang tak ingat, masa tak ingat ni bukan tak ingat terus, kadang-kadang dia lupa, ingatan kurang kuat biasanya, masa riwayat dia tak ingat apa nama, berada seorang lelaki, disebut seorang lelaki. Hakikatnya kalau dirujuk tengok balik pada pelbagai jalan, ada orang yang ingat, yang sebut nama, dan ketahuilah lelaki itu siapa. Mubaham pada kalau hadis dhaif kerana perawi yang mubaham atau masturul hal, bila ada sokongan lain yang menunjukkan bahawa dia fulan dan fulan, mana hilanglah kesamaran tadi. Itu nama hadis yang lemah, tapi lemah yang munjabir, yang boleh jadi kuat. Jadi kalau hadis itu diriwayatkan seorang lelaki yang tak diketahui keadaannya, sebab perawi tak tahu, tiba-tiba ada sokongan lain beritahu bahawa perawi itu ada fulan dan fulan, jadi hadis ini jadi hasan, jadi hasan li ghairi. Asalnya dhaif sebab dia tak tahu siapa perawinya, tapi jadi hasan li ghairi kerana sokongan yang lain. Jadi sokongan daripada mutaba'at atau syawahid memberi kekuatan kepada hadis yang dhaif yang ringan. Berbeza dhaif yang berat, perawi yang banyak melakukan kesilapan dan riwayat memang dia je, cek dia lain daripada orang lain, dan dia pula memang nyatanya tak kuat, selalu silap. Tu memang ada macam mana sekalipun datang sokongan dalam bab ada isyarat tertentu, tak boleh nak kuatkan hadis dia. Okey, balik semula pada, sepatutnya saya buat kajian khas berkaitan hadis ni, tapi oleh kerana keputusan dah ditunjukkan dan semua buku tulis begitu, saya sempat tadi di dalam bilik cek, kalangan ulama semua sepakat. Saya belum lagi ada yang kata sahih hadis ni, oleh kerana Syekh Albani kata dhaif, masyayikh kibar, Syekh siapa ni, Dr. Abdullah Turki kata dhaif, Syekh Shu'aib Arnaud kata dhaif. Saya pun yakin dhaif lah. Taklid. Beliau kata hadis ini diriwayatkan oleh makhul daripada Abu Hurairah. Situ ada satu illah inqita', terputus, dan diriwayatkan oleh Daruqutni. Beliau berkata makhul tidak pernah bertemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini antara jenis
antara jenis illah. Imam Daraqutni pakar dalam illah. Kitab dia Al-Ilal. Illah ni apa? Zahirnya nampak macam sahih. Makhul ni seorang tabi'in dan Abu Hurairah seorang sahabat. Umur pun dia, tempat pun dekat, tapi beliau mengetahui sesuatu lebih detail. Itu beza illah. Secara zahir nampak macam tak ada masalah, tapi bila orang yang pakar, betul-betul pakar, mereka mengetahui illah tertentu. Tahu. Dalam sanad hadis ini ada Muawiyah bin Saleh yang dipertikaikan kewibawaannya, iaitu dalam mutakallam fih, dalam riwayatnya, bukan batang tubuhnya. Beliau seorang faqih. Muawiyah bin Saleh juga seorang yang arif tentang lughah dan beberapa pujian yang ulama berikan pada peribadi beliau, tapi dalam riwayat. Okay. Sehingga kan Imam Muslim meriwayatkan sebahagian hadis Muawiyah bin Saleh. Muslim kan biasa, tapi pada keadaan tertentu. Muslim telah menggunakan hadis sebagai hujah dalam sahihnya, bukan hadis tu. Muslim telah berhujah dengan Muawiyah bin Saleh dalam sebahagian dalam sahihnya dan kitab sahihnya. Artinya ada keadaan tertentu yang menyebabkan Imam Muslim berhujah dengannya. Daraqutni dan Abu Daud juga meriwayatkan daripada Makhul daripada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, as-salatu wajibun tu. Wajibatun. Tinggal ba' situ. As-salatu wajibatun alaikum ma'a kulli muslimin birrin aw fajirin. Kat sini ada birrin. Mungkin birrin tadi. Salat itu wajib atas kalian, bersama dengan seorang muslim yang baik ataupun yang jahat. Wa in huwa amilal kabair, walaupun dia telah melakukan dosa-dosa besar. Okey tuan-tuan, hadis sahih atau tak sahih? Cuba teka. Teka. Kenapa sahih Ustaz Islam? Kalau kata hadis sebelumnya tak sahih sebab makhul diriwayat pada Abu Hurairah, hadis ni pun sama juga. Juga diriwayatkan walaupun hadis yang lain, tapi juga diriwayatkan daripada jalan yang sama. Makhul daripada Abu Hurairah, jadi sama hukumnya macam hadis yang tadi. Dalam hadis ni dia confirm lah, hadis ni pun hadis yang dhaif, adanya inqita'. Dalam Sahih Bukhari bahawa Abdullah bin Umar bersembahyang. Okey, ni selesai bab hadis. Jadi hadis ni tak ada kekuatan untuk melarang seseorang tu solat di belakang imam. Manakala hadis yang menyuruh pun tak sahih, hadis yang melarang pun tak sahih. Nanti insya-Allah bab ni saya akan bawa semula. Saya tak sempat nak ni tadi. Tuliskan hadis yang melarang solat di belakang seorang yang fajir atau seorang fasik pun tak sahih. Dan ulama kata bab ni seri. Kaul yang kata tak boleh solat di belakang fasik bawa dalilnya pun lemah. Kaul yang kata boleh solat di belakang fasik bawa dalilnya pun lemah. Jadi seri. Bila seri tinggal apa? Dua hadis ini tak jadi hujah. Kembali pada asal. Asalnya semua orang yang sah solatnya sah jadi imam. Itu yang disebutkan oleh Ibn Abil rahimahullah. Kita baca sekejap lagi. Dalam Sahih Bukhari bahawa Abdullah bin Umar bersembahyang di belakang Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Begitu juga dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Sedangkan Hajjaj adalah seorang yang fasik dan zalim. Ini kata Syekh. Walaupun kita tahu keadaan Hajjaj berlaku, ada kitab ni. Kitab library kita, kitab Al-Hajjaj,
antara pencela dan juga pembela. Ada kitab di belakang tu, sangat menarik berkaitan dengan Hajjaj. Jadi beliau seorang tokoh politik paling hebat lah. Yang nak pegang Iraq ni, orang kata Iraq jadi aman bila berada di bawah tokoh-tokoh ini. Iraq menjadi sangat aman berada di bawah Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dari segi politik, dari segi kezaliman beliau terhadap tokoh-tokoh tertentu ya. Tapi secara umum rakyat rasa aman. Dan Iraq jadi aman sekali lagi bila diperintah oleh Saddam Hussein. Rakyat masa tu kaya, politik bagus, ekonomi naik, tapi masalah pada kekejaman beliau dilakukan terhadap tokoh-tokoh tertentu termasuk sebahagian ulama. Jadi pribadi yang begini ni, politiknya bagus tapi zalim pada tokoh ulama tu, dia akan jadi pertikaian sampai bila-bila. Secara politik iktiraf lah. Secara personalnya, tokoh yang bila meninggal, tokoh yang macam ni akan berlakulah isu-isu nak solatkan atau tidak. Ya. Sebab tu kalau kita lihat fiqh muwazanah, kita lihat kalaulah berkaitan dengan Saddam Hussein ketika beliau meninggal, walaupun Saddam Hussein meninggal mengucap kalimah syahadah, kita nampak menghujung keadaan beliau yang zahirnya kita nampak diharapkan kebaikan daripada beliau, tapi kesalahan tetap disebutkan. Tokoh-tokoh ulama yang dibunuh sebagainya tetap disebut. Tidak, bila yang menolak fiqh muwazanah atau dalam bab tertentu, bukan menolak fiqh tersebut, tapi menolak penulis yang tulis sebelumnya. Bila ada penulis yang tulis salah dalam bab muwazanah, salah buat pertimbangan, maka buku seterusnya membida'ahkan fiqh muwazanah pada orang yang memandai-mandai buat muwazanah yang tidak tepat. Bukan tokoh yang tolak bab begitu, bukan menolak adanya fiqhul muwazanah dalam Islam. Sama juga kalau buku-buku, kita perlu tengok pada keadaan yang berlaku. Setengah pada buku contoh if'al wala haraj, contoh hadis Nabi. Seorang datang tanya tentang hari raya, masa hari buat haji tu. Seorang kata, Syekh, ya Rasulullah, fulan dan fulan dia tawaf dulu, sebelum dia pergi tawaf dulu baru dia datang lontar jamrah. Nabi kata if'al wala haraj. Fulan dia melontar jumrah, jamrah Aqabah, kemudian dicukur baru tawaf, if'al wala haraj. Susunan dan kesnya saya kena cek semula hadis. Tapi begitulah, ditanyakan beberapa soalan tentang perbuatan yang dilakukan pada 10 Zulhijjah dengan didahulukan ini dan itu. Nabi sentiasa kata if'al wala haraj. Jadi ada buku if'al wala haraj, tapi penulis buku tersebut tersalah dalam bab tertentu yang bukan tersalah. Beliau berpandangan dengan pandangan yang sangat longgar, sehingga beliau kata melontar jamrah sebelum matahari tergelincir pun boleh. Ramai yang pegang lah. Tamu haji pun pegang boleh melontar sebelum tergelincir, atau melontar pada waktu lewat malam dan sebagainya. Jadi ada ulama yang nampak jangan longgar sangat. Memang mereka setuju bahawa ada if'al wala haraj, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada ulama yang tulis buku menolak kalimah if'al wala haraj, bukan pada hadis tapi pada kalimah yang disebutkan oleh penulis sebelumnya. Begitulah, sama juga yang cerita tentang fiqh muwazanah dan sebagainya. Kita tajuk ni anda bawa semula. Anda akan baca semula dengan bacaan lebih teliti, dan mohon maaf di atas kekurangan sekiranya kekurangan yang wujud pada malam ni. InsyaAllah kita jumpa pada minggu depan insyaAllah. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.